Nombor apa tu? Ayat apa tu? 45. Betul. Ha? Betul kan? Tak, ayat apa? Ayat ni. 4. Ini Ayat ke-8 sama. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahu al-azim. Pagi ni kita sambung bacaan tafsir kita dalam tafsir Pembinaan Ar-Rahman, ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah. Pagi ni kita akan masuk jenis yang ketiga yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini ada dalam diri manusia, iaitu sifat munafik. Ayat yang ketiga, keempat dan kelima adalah ayat yang menyebut tentang sifat orang-orang yang beriman. Ada 3 ayat. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7 Allah menceritakan sifat orang-orang kafir yang kita baca bulan lepas.
Tapi kita tengok ayat berkaitan dengan orang-orang munafik ni sangat panjang. Kita berhenti tadi pun ada sambung lagi tentang ayat orang munafik. Yang nak menunjukkan adakah munafik ni hanya berlaku pada zaman Rasulullah ataupun munafik ni ada sepanjang zaman. Jadi ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama gerakan Islam, ulama-ulama dakwah, banyak menekankan tentang kewujudan golongan munafik ini. Kerana munafik ini tak diketahui siapakah orang yang munafik. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ni nampak tapi kita tak nampak. Nampak orangnya tapi tak nampak sifatnya. Orangnya di depan mata kita. Pada zaman Nabi, golongan ini berada di belakang Rasulullah, semayang belakang Nabi. Semayang di belakang Nabi, iaitu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi dialah orang yang paling kuat menentang Rasulullah dan Islam di dalam hati. Tetapi semayangnya belakang Nabi. Dia bukan mudah kita nak melihat atau menentukan golongan munafik ini. Tetapi golongan ini ada sepanjang zaman. Kenapa kita sebut ada sepanjang zaman? Allah menyebut sifat orang munafik ni panjang dalam awal surah Baqarah yang kita baca. Bahkan kalau kita tengok pula antara munafik dan juga orang kafir, kita bandingkan dengan surah Al-Kafirun dengan surah Munafik. Ternyata surah Munafik lagi panjang daripada surah Al-Kafirun. Surah Munafik dalam juzuk ke-28, saya tak salah, saya juzuk 28. Surah Kafirun dalam juzuk ke-30 yang kita baca, disunatkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul Allah dalam sembahyang-sembahyang sunat kita. Saya tak setuju orang selalu buat macam ni. Takkanlah sembahyang kuliah Qul Allah aje. Tak boleh cakap macam itu, mikir tak faham maksudnya. Kalau mikir faham maksudnya, mikir tahu kehebatan surah tu. Dan kenapa Nabi meletakkan surah tu, kita bukan sebuah panjang pendek. Dia bukan sebuah panjang pendek. Baca panjang pun tak kena berhenti dah buat apa. Orang baca panjang tak kena tempat berhenti. Sedap-sedap cerita tak tergantung. Jadi tak kena. Nak baca panjang-panjang ni, tahu tempat dia ada wakaf dan ibtidak, itu satu bab. Dan cerita dia macam mana. Jadi bab ini baik, bukan kita jangan meremehkan macam tu. Kuliah Allah buat macam suka-suka. Kuliah tu firmanullah, Qul Allah tu firmanullah, Baqarah firmanullah. Tuhan yang sama yang memfirmankan atau menyebut, menuturkan ayat-ayat itu dengan perintah-perintahnya dan penjelasan-penjelasannya. Jadi boleh tengok surah Munafiqun, panjang surah tu. Banding dengan surah Kafirun yang pendek dan ada pengulangan ayat. Pengulangan ayat dalam Quran ni kalau kita baca, dia ada sebab-sebab. Dia bukan, kita jangan mengulas benda yang kita tak tahu dengan menggunakan logik yang apa yang kita rasa, ataupun banyak menggunakan persepsi. Dulu saya pernah dengar tokoh liberal, saya tak ingat namanya, perempuan. Dia berforum dengan adalah satu forum terlama dah, saya tengok tahun 2005-2004 tu, saya belajar di Kuala Islam tu. Dulu pakai CD tu. Kita rajin tengok macam mana liberal ni. Dia mengatakan, dia kata Quran ni macam novel, dia kata. Macam novel. Kenapa dia kata macam novel? Sebab novel kan selalu tulis
dia berkata kan, tulis kurungan tu dia berkata. Dia bercakap, dia berkata kepada adiknya, begitu. Jadi dia tengok Quran, dia kata macam itulah. Tengok dalam Quran tu, dia berkata ni kamu baca kot Melayu. Memang kita nampak macam novel. Nampak bukan dia novel. Sebab kita tak tahu. Sebab itu Quran dia kena tengok ke Arab. Memahami Quran mesti memahami dengan kaedah bahasa Arab. Dia ini kehebatan Quran sebab dia tak sama. Sebab dia bahasa Arab yang sangat kaya bahasa dia. Dia kritik, dia ulas kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Tapi surah Yusuf kalau kita baca dalam surah Yusuf tafsirnya, kita rasa nak kata macam mana, rasa macam-macam perasaan dia. Kehebatan yang ada pada Nabi Allah Yusuf tu Allah ceritakan. Kalau kita baca mengikut, kita baca bahasa Arab ni lah. Bahasa Arab ni dia ada tata bahasanya, dia ada sastranya. Ni kalau terjemahan tak jumpa lah sastra tu. Sebab terjemahan dengan Melayu. Sebenarnya kalau setengah ulama dia tak panggil terjemahan pun, dia panggil mafhum ayat Quran. Sebab nak capai firman Allah yang sebenar tu bukan mudah. Sedangkan dalam tafsir pun kita menyebut, ada ulama kata tafsir yang muktamad kecuali tafsir daripada Nabi dan daripada sahabat. Yang Nabi tafsir ayat Quran itu tafsir muktamad. Adapun tafsir daripada ulama, dia bukan tafsir yang muktamad. Baik, habis. Jadi Allah nak menyebut tentang sifat yang ketiga dalam golongan yang ketiga yang dalam permulaan surah Baqarah. Golongan pertama orang beriman, selesai dah kita baca 3 ayat. Golongan kedua golongan kafir, 2 ayat. Tapi golongan munafik ini Allah Ta'ala menyebut sebanyak 13 ayat. Kita berhenti tak sampai 13 hari saja. 13 ayat dia menunjukkan kepentingan untuk kita memahami siapakah golongan munafik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada penyimpan rahsia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Jadi ditanya pada Huzaifah, boleh tak aku nak tengok senarai nama orang-orang munafik yang ada yang kamu catat yang Rasulullah sebut pada kamu. Rasulullah sebut nama orang munafik ni pada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman tak cerita pada orang lain. Lalu Sayyidina Umar tanya, saya nak tahu. Huzaifah kata tak boleh. Tak boleh. Sebab ini adalah rahsia. Kata Sayyidina Umar, aku bukan nak tahu siapa orangnya. Aku nak tahu aku ada tak dalam itu. Ni cara orang yang berfikiran jauh, yang diajar oleh sahabat Nabi ni. Aku ada tak dalam nama tu? Nama aku ada tak dalam list tu? List orang munafik. Takutnya. Aku tak peduli siapa yang munafik ni, tak ada masalah. Aku kalau orang munafik tak munafik dia, aku tengok kamu. Kamu semayang jenazah dia, aku pergi. Kalau kamu tak semayang, aku tak pergi. Cam lah orang tu orang munafik. Sebab munafik ni kafir. Munafik ni kafir. Lalu Huzaifah kata masa itu Sayyidina Umar ni dia dah jadi khalifah dah, Amirul Mukminin dah. Ya Amirul Mukminin, nama tuan tak ada dalam, ataupun disebut wahai Sayyidina, wahai Umar, nama kamu tak ada dalam ini. Tak ada dalam senarai golongan munafik. Jadi kita perlu tengok. Dan Nabi menyebut dalam satu hadis, ayatul munafik salasah, tanda orang munafik. Dan ini tanda bukan kata bila macam ni orang munafik, tapi dia ada mempunyai tanda dan sifat orang munafik yang boleh membawa dia kepada nifaq, kepada munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong. Bila bercakap dia bercakap bohong. Ini sifat orang munafik yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia tak, bila berjanji apa? Tak tunai, tidak menunai janji, tidak menepati janji. Akhlafa.
Wa idza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Bila diberi amanah ni apa saja Allah Ta'ala bagi pada kita lah, yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk mengurus kita khianat. Itu adalah tanda orang-orang munafik. Tapi tak bolehlah pula kita kata orang bohong tu munafik. Tapi sifat tu ada. Ini tanda yang disebut oleh Rasulullah. Sahabat ni bila dia dengar 3 tu, dia usaha untuk tak buat 3 benda ni. Dia beza dengan setengah orang, bila tahu 3 ni dia cari siapa orang 3 ni. Dia ni ada, dia cari ke orang, dia tak cari kat dia ni. Dia suka cari dekat orang. Oh bohong, ni munafik ni. Ini janji tempat ni munafik ni. Ini tapi dia tu 3 ada. Orang salah satu dia 3 ada. Cakap bohong, janji tak tepat, khianat, tapi dia tak perasan. Sebab mata tak nampak ke badan. Tambah Roma tak cermin pula. Kalau cermin adalah 2-3 kali tengok cermin tu. Kalau Roma tak cermin langsung tak tengok. Ni mati tengok ke orang je. Jadi sebab itu kita ada satu dalam ilmu tasawuf ni, ilmu muhasabah diri. Kemudian kita tengok wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sikit saya dah sebut hukum tajwid situ. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba, hukum dia adalah ikhfa. Tapi ikhfa syafawi. Ikhfa ada 2, satu ikhfa hakiki, satu ikhfa syafawi. Dia bacaan ikhfa ni dalam ilmu tajwid, dia tulis dia ada tulis cakap Melayu tulis menyembunyikan. Nak sembunyi apa yang tak tahu tu, menyembunyikan. Bila kita nak baca ikhfa, huruf ni, bila huruf hijaiyah ni ada 2 benda besar, benda penting kita kena tahu. Pertamanya makhraj, tempat keluar huruf. Yang kedua sifat. Jadi makhraj satu lah, makhraj huruf ni satu. Tapi huruf biasanya mempunyai berbagai-bagai sifat. Ada yang satu sifat, ada yang 2, ada 3, ada bahkan lebih macam ra. Ra banyak sifatnya. Jadi sifat huruf mim dan ba ni, dia berkongsi makhraj yang sama. Apa makhraj ni? Syafatain. Syafatain cakap Arab lah. Cakap bakunya 2 bibir. Cakap kita tu cakap neri lah. 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Kalau tak ada bibir, tak boleh sebut dah huruf ni. Kalau tak percaya, padu buang lah. Itu jangan repot kata saya, suruh jenuh saya tu. Kita buat macam ni lah, tarik ni. Sebut, tak orang keluar. Sebab cara menyebut dia adalah apa yang cakap kita ni? Mengetap. Bibir ni rapat. Merapatkan 2 bibir ni akan keluar bunyi dia. Ba, ma. Ingat mim dengan ba susah dia. Ba. Nak praktikal bunyi huruf ni, nak main, nak berlatih makhraj dan sifat ni, kena bariskan. Baris atas dulu lah. Atas, bawah, depan. Tapi atas paling senang. Ba. Nak belajar sebut apa ni, bot dengan betul. Ba. Jangan bot tu jenuh kita. Ba. Baris atas kan. Jadi ba dan ma, huruf syafatain, yang dia makhrajnya adalah pada 2 bibir. Tapi sifatnya tak sama. Sifatnya tak sama. Mim sifatnya dengung. Mim sifatnya dengung. Jadi dalam bab ikhfa ini, mengekalkan sifat dan mengurangkan makhraj. Kurangkan makhraj. Saya reka tu, mengurangkan makhraj. Maksud mengurangkan makhraj ni, asal makhraj dia ni, bibir kita ni rapat macam tu. Nak hasilkan punya ikhfa, renggangkan sikit. Bibir tu. Jadi dia akan bunyilah wa ma hum bimu'minin, bukan wa ma hum bimu'minin. Walaupun begitu, dalam hukum ikhfa ni ada ulama kita mengatakan betul juga kalau membaca dengan merapatkan bibir.
Dulu saya belajar dulu, dia tulis dalam buku seolah-olah ada satu lidi dekat mulut kamu untuk menghasilkan bunyi tu. Tu lidi, letak lidi. Tak adalah lidi penyapu, kita carilah benda lain. Dia kecil tu. Jadi sate lah. Sate tu, lepas habis daging tu, letak di situ. Nak bagi jangan rapat. Ini sebutan ikhfa. Sama aja ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki macam mana? Ikhfa hakiki, makhraj nun. Makhraj nun itu dikurangkan. Makhraj nun dikurangkan bila bertemu dengan huruf ikhfa. Asal makhraj huruf nun tadi rapat, berbiur kita rapat, ketap, kita bagi ketap, rapat berbiur macam itu tu. Yang ini kita merapatkan lidah dengan lelangit, ataupun lelangit lah, langit ataupun gusi atas gigi kapak belah atas tu. Di lidah kita mesti rapat ke langit baru jadi bunyi nun, in, man, dan. Tapi untuk menghasilkan bunyi ikhfa, renggangkan lidah daripada lelangit, dia akan jadi in kana, man kana. Tu sikit ilmu tajwid. Yelah, ngaji tafsir ni dia semua yang ke situ. Kalau ada orang tafsir dia minat bahasa, dia hurai bahasa panjang lah. Dia huraikan bahasa panjang bahasa ni. Antara dihuraikan, kalau dalam ayat ke-7 tu, kenapa Sam'ihim menggunakan cakap Melayu kita ni, bukan kata ganda, tetapi absarihim, dia menggunakan qulubihim, dan absarihim menggunakan kata ganda. Kenapa Sami tak menggunakan panjang huraiannya tu? Dia tak hurai tu, kita dah ayat tu kita tak hurai tu. Dia sudut bahasa. Ulama tafsir dibahas sampai ke situ. Dan di antara manusia ada yang berkata, jadi tak tahu siapa manusia. Kalau ada cakap macam ni, masuklah dalam geng ini. Wa minan nas, di antara manusia ada yang berkata, man yaqul tu ada yang berkata amanna. Amanna ni kalau bahasa Arab dipanggil fi'lul madhi. Bahasa Inggeris kot past tense kot. Benda yang telah berlaku. Kami telah beriman. Kami telah beriman. Maknanya dah lama lah telah beriman ni. Amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat ni sendi kepada rukun iman. Sendi kepada rukun, bukan tak sebut 6-6, tapi ini sendi kepada rukun iman. Sebab benda inilah yang banyak ditolak oleh manusia. Tak percaya pada Allah. Adapun Abu Jahal percaya pada Allah, tapi tak percaya hari kiamat. Sama dengan orang Mekah yang lain, orang kafir Quraisy yang lain. Lalu Allah Ta'ala sebut wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Dia cakap dia beriman. Iman ni pengakuan dengan lidah ataupun ikrar dengan lidah, ikrar itu mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati apa yang kita cakap, dan beramal dengan anggota, membuktikan iman dengan anggota. Contohnya kita sebut kita beriman, kita pun bukti dia apa? Sembahyang. Buktinya apa? Kadang nak puasa kadang, zakat, haji, umrah, apa lagi, sedekah, buat baik dan sebagainya. Itu adalah amal membuktikan yang kita ni telah beriman. Tapi dalam hati manusia tak nampak. Cakap suka, hati tak suka. Kita tahu orang kita, contoh kalau beridang makan, orang kita beridang makan lah, kita buat kita makan dan kita cakap kita suka, pada hati tu tak gemar pun.
Tapi kita nak meraihkan dia lah macam-macam sebab kita berbuat lah, tapi jenuh, nelan apa semua itu. Perbuatan kita nampak suka, cakap mulut kita suka, tapi hati tak suka. Hati tak suka ni tak ada siapa tahu. Siapa yang tahu hati? Allah. Sebab Allah yang cipta hati. Kita tak tahu. Jadi ada manusia yang depan kita, kata Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu pada orang Islam, pada Rasulullah, ada di kalangan manusia pada masa itu orang beriman. Dia kata kami beriman, mengucaplah beriman dengan Allah dan hari akhirat dan membuktikan imannya. Macam tadi kita sebut Abdullah bin Ubay, semayang belakang Nabi, atau tambab semayang lah dalam tambab jihad dia tinggal. Dalam bab jihad, dalam peperangan Uhud sebagai contoh, dia nak pergi, tapi dia cari alasan untuk dia takhalluf, dia tak jadi pergi. Sikit kita sebut perang Uhud ni asalnya Nabi buat mesyuarah. Nabi cadang. Nabi ni dah lah, Nabi ni ketua, raja, pemimpin nombor satu. Kalau kita panggil raja-raja lah, presiden lah, menteri lah, apa yang ada nombor satu dalam negara. Ikutlah masing-masing negara ada panggilan. Jadi Nabi mencadangkan begini, kita bertahan di Madinah. Uhud ni 3,000 tentera dipimpin oleh Abu Sufyan nak serang, nak kita panggil nak tebus balik kekalahan di Badar. Dan dapat maklumat dari sumber risikan lah, kalau tentera ni 3,000 datang daripada Mekah nak serang Madinah dengan kekuatan-kekuatan yang sekian-sekian. Nabi mencadangkan, dalam mesyuarat tu Nabi mencadangkan pandangan Nabi. Nabi kata kita bertahan di Madinah. Di sana ada orang-orang muda yang semangat. Dia tak terlibat dalam peperangan Badar dulu. Tak terlibat bukan sebab takut, sebab Nabi tak suruh sangat. Nabi kata siapa nak pergi dalam peperangan Badar. Sebab asalnya bukan nak perang Badar. Asalnya adalah sekatan, tetapi telah berlaku peperangan yang dahsyat. Dia kata kita tak boleh bertahan ni, kita kena keluar. Dia kena semangat nak mati syahid ni. Lalu bila buat macam itu, Rasulullah setuju dengan pandangan tadi, tinggalkan pandangan sendiri. Rasulullah cadang dah, ditolak cadangan Rasulullah tu oleh pemuda-pemuda yang berani. Rasulullah terima, Rasulullah masuk. Bukan masuk merajuk, Rasulullah masuk sarung baju besi. Lalu bila dalam dia tu orang pun bercakap, Rasulullah dah cadang, cakap kita, Rasulullah dah cadang tahan di Madinah, kenapa nak keluar? Rasulullah kan pemimpin, kenapa nak sanggah pandangan dia? Rasulullah tak marah sanggah pandangan Rasulullah selagi bukan wahyu. Kalau wahyu tak boleh lah, sebab itu arahan daripada Allah. Lalu sahabat-sahabat tadi menyesal lah, nanya kita, Rasulullah ajak bertahan di Madinah. Dia tak bertahan di Madinah, alasan dia kata kalau bertahan di Madinah, kalau kita kalah, habis. Tapi kalau bertahan dan kalau kita tunggu di luar, kalau kita kalah, ada jarak lagi untuk kita yang sempat lari-lari untuk selamatkan ahli keluarga dan macam-macam yang ada di Madinah. Jadi dia punya ada alasan kenapa. Lalu dia pun kata, okay, kita tarik balik lah. Rasulullah keluar kan, kita tarik balik. Rasulullah keluar siap pakai baju rantai, baju besi. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak ikut pandangan Rasulullah. Pandangan macam mana? Pandangan untuk bertahan di Madinah. Dalam peperangan ni bertahan di Madinah, tak keluar daripada sempadan. Dipanggil pagar Madinah. Uhud ni jauh kita pergi ya. Uhud tu jauh sikit. Lalu Rasulullah kata, Nabi ni kalau dah pakai ni mafhum lah. Nabi kalau dah pakai baju besi, dia tak buka balik. Kalau maksud Nabi nak pergi keluar dah ni, nak pergi Uhud, bukan boleh tunggu sini, kena pergi terus ni. Lalu semua pergi. Dalam perjalanan itulah munafik kata, itulah kau yang main dengan Rasulullah ni, peperangan ni tak patut, perancangan ni dah tak sama dengan rancangan Rasulullah. Kalau pergi mari kita ni, tak 300 mundur daripada 1,000. Ni namanya, kita panggil apa sekarang ni, mesej berantai, apa ni, viral lah, viral, tinggal 300 orang. 300 ni adalah orang munafik. 300 ni adalah orang munafik. Tinggal daripada 1,000 nak lawan 3,000, tinggal 700 lebih kurang, ataupun kurang daripada 1,000 lah, jumlah tu tak tepat lah. Ketepatan tu macam-macam pandangan ulama sirah. Masyhurnya 300 atau 200 lebih. Ni peranan orang munafik. Dia cakap
Tapi nak membuktikan dalam bab semayang boleh dia tahan. Rasulullah baca panjang dia boleh tunggu. Tapi tang jihad ni dia tahu bahaya kita. Bahaya kita. Dia megin kita lawan ni. Kita kafir nak lawan dengan kafir. Silap-silap nanya kita. Orang Melayu panggil munafik ni apa? Musuh dalam selimut. Gunting dalam lipat. Apa dia buat letak gunting dalam lipat? Majik. Gunting dalam lipat, api dalam sekam. Api dalam sekam ni nampak sangat takut lah. Kalau dia keluar tu tahu-tahu dia. Marah je kalau dah dia tu. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Tengok nombor 12 bawah. Orang-orang yang bermuka dua. Kalau dua muka masuk ke silah majin. Lebih kurang lah kot. Tapi munafik ni tadi kita panggil apa? Musuh dalam selimut, api dalam sekam, gunting dalam lipatan, talam dua muka, apa lagi silah dia ni, semua itu adalah munafik. Munafik semua itu. Retorik bukan munafik, tapi retorik itu sebahagian daripada kriteria munafik. Munafik ni dia sangat besar. Kata tuan kitab kita Syekh Abdullah Basmi, orang-orang yang bermuka dua, perkataan tidak menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Itulah sifat orang-orang munafik. Cakap lain, hatinya lain. Bukan cakap lain buat lain. Golongan seperti ini terdapat pada bila-bila masa. Tengok tuan kitab kita sebut. Bila-bila masa. Dan mereka adalah dari golongan orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kafir jelas kafir. Munafik ni tak jelas kafirnya. Kata di tuan kitab ni, munafik ini adalah satu istilah syarak yang dinamakan bagi orang yang menzahirkan iman dan menyembunyikan sifat kafir. Dia menzahirkan iman. Kalau talam dua muka tadi ataupun gunting dalam lipatan tu, dia dengan kita aja. Dia ni Islam, kita pun Islam, tapi dia tak gemurkan kita, dia melawan kita secara senyap-senyap. Dia menzahirkan Islam dan dia memang Islam. Itu saya kata gunting lipatan apa semua tadi, dia sebahagian daripada sifat munafik. Tapi orang yang kalau macam itu bukanlah orang munafik. Seorang gelus gunting lipatan kata munafik lah, bukan. Munafik ini definisi yang disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili almarhum dalam tafsir Al-Munir. Boleh tengok, dia kata an-nifaqu ismun syari'iyun ja'ala simatul liman yadhharu imanu wa yasiru kufru. Yadhharul imana wa yasirul kufra. Orang yang menzahirkan keimanan, iman dizahirkan tetapi disembunyikan kafir. Dia menunjukkan, bercakap dan menunjukkan seolah-olah dia ni beriman, tetapi hakikatnya dia kafir, orang tak tahu. Zaman Nabi itu ramai orang tak tahu. Jadi antara yang nak tahu kafir tak kafir ataupun munafik tak munafik, itulah tengok Huzaifah bin Yaman pergi ataupun tidak semayang. Kenapa nak tengok? Sebab orang kafir mana boleh kita semayang dan dia haram hukumnya. Orang kafir haram kita hukumnya kita semayangkan dia. Ada pun orang yang bunuh diri ke, bunuh orang ke, orang buat maksiat ke, kita kena semayangkan jenazah dia. Orang yang tak pernah datang semayang ke masjid pun kita wajib semayangkan jenazah dia. Selama hidup tak pernah datang ke masjid semayang, tapi dia tak kafir. Dia tak kafir tu tak semayang. Dah masjid tak datang semayang pun tidak. Di rumah pun tak semayang. Tikus sejadah minta dia di rumah tu, tapi tak terus itu tak semayang. Tapi dia mati, wajib kita semayang. Kalau tak semayang, berdosa sekampung. Sebab apa? Sebab dia masih mukmin.
Dia hanya mukmin yang asi, yang melakukan maksiat. Habis. Jadi yang kata yang kata-kata yang menyebut amanna billah wa bil yaumil akhir, tetap yang orang yang munafik ni, yang menzahirkan iman ni dan menyembunyikan sifat kafir ni, Allah Taala sebut yukhadi'una Allah walladzina amanu. Jadi orang ini mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman. Yukhadi'un ni ya'malul amalil khadi'. Memperdayakan dengan helah. Dia buat helah. Ada helah yang orang tak tahu. Jadi dia cuba nak memperdayakan Allah. Allah nak ditipu, nak dipermain-main. Yukhadi' ni bolehlah panggil tipu daya juga, memperdaya ataupun menipu daya, nak ditipu Allah, nak menipu Allah. Allah ni sifat dia alim. Alim ni pengetahuan Allah tak ada batas. Kalau orang yang kalau bila Allah tu bersifat dengan alim, ada ilmu, kita panggil ilmu, pengetahuan Allah tidak ada batas. Pengetahuan kita ada batas. Benda yang kita tahu, tahulah. Benda kita tak tahu. Tuan-tuan tahu kusyari? Mana tahu? Kan dia tahu. Saya tahu kan. Saya belagak sikit sebab saya pergi tempat tu. Tuan-tuan tahu kusyari? Kusyari ni makanan ada di Mesir tu. Apa benda yang makan ni? Mana tahu? Kita tak pernah tengok. Cik tengok besok. Baru tahu. Bila tahu balik makcik buka Google. Kusyari. Tengok makanan dia. Saya suka makan tu, dia kenyang, pergi ni RM1.50. Tapi sekarang tak tahu dah, sekarang ni lain. Mesir dia dah masalah ekonomi. Banyak sikit pun RM2, bawah goreng lebih. Benda tu tuan-tuan tak tahulah. Tapi bila dah tahu, baru tahu. Tapi Allah Ta'ala tak boleh itu, semua Allah Ta'ala tahu. Sebab apa? Semua tu Allah Ta'ala buat. Jadi nak menipu Allah yang bersifat maha tahu. Macam budak lah. Saya mereka budak mandi tebing, mandi ban. Tapi dia punya helahnya hebat tu. Seluruh pendek tinggal dekat ban dengan di apa nama tu, di tebing tu. Mandi pakai baju sekolah tu sekolah lah. Biasa di sekolah tak baju lah, baju sekolah rakyat. Sekolah rakyat pergi kejap, rehat dia hilang. Mandi ban. Mandi tebing. Time mandi dah, dia musim dia. Time musim tak ada orang mandi. Bila mandi tu, memang orang tua tak bagi mandi. Sebenarnya bukan tak bagi mandi, bagi. Tapi bila tak ada orang tua bahaya. Sungai kan, kita tak tahu rayur ke arus, macam-macam. Balik, mata dah merah mandi. Rambut jegang. Badan kalau silap berbelok. Mak tanya cakap apa? Tidak, tak mandi. Pada mak kita tahulah pasal biji mata merah, rambut dah jegang, badan dah berbelok. Ini memang dah tahu. Tapi kita nak buat helah pada orang yang dah tahu. Mak kata nanti kamu. Tu dapatlah apa yang dapat ni. Kalau mandi tebing ni tak ada berbelok lah. Kalau mandi ban habis. Tapi tebing dah tengah hari, berjelagi tu lagi orang tahu kan. Jadi benda ni ini kita rasa handal lah, kita budak. Umur baru tahun jagung kata orang, bukan tahun jagung pun kecil lagi. Jadi nak menipu orang dah hidup lama. Kata mak dia mak tu anggur ada orang tua dah kita tengok. Tapi kalau orang tua ni pandai dia cari bukti yang kita kalah. Kalau kata rambut jegang kita kata hidup apa semua kan. Dia sebenarnya tadi Sanu tu kamu ada di situ. Sanu tu ada orang yang dekat-dekat itu, dekat-dekat sungai tu. Nampak kamu. Betulan orang tu baru balik daripada rumah kita. Kalah lah. Ni cara orang tua lah. Hebat orang tua kita ni. Jadi, dia cuba nak menipu Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang beriman. Orang beriman ni, peringkat awal mungkin boleh ditipu. Tapi bila terbukti benda, iman ni, dia sanggup buat apa saja kerana Allah. Sahabat Nabi kita baca, kalau kita baca dalam sirah kita dah baca belum lagi kot.
Sumayyah anda baca belum kan? Sumayyah ni seorang perempuan beriman, dan suami ni Yasir beriman, mati kerana Islam, dan pembunuhannya sangat zalim lah pembunuhannya. Pembunuhannya sangat zalim cara pembunuhannya tu. Tapi dia tetap mempertahankan iman sehingga nyawanya cabut daripada badan. Jadi kalau orang tadi iman tak dapat nak bukti benda ni sebab dia palsu. Benda ni palsu, dia bukan ikhlas imannya. Jadi kalau dia nak tipu orang beriman, bila dia uji imannya, akan terzahirlah yang sebenarnya dia bukan beriman. Dia macam orang kita cakap pelat. Cakap pelat, pergi Kuala Lumpur cakap pelat, balik cakap pelat. Cucuk pinggang. Keluar dah cakap kita tu. Tak tahu kot melatah cakap pelat dia tak tahu itu handai lah. Kalau dia tu cakap kita keluar lah. Tapi jangan cucuk dia keluar yang tak baik biasanya. Naik ke kita pula tu. Dan orang yang beriman dia nak tipu, padahal mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedari. Saya ikut, kita berhabis ikut ini. Dia baca satu ayat lagi. Jadi sebab apa ni? Sebab apa dia boleh kata dia beriman sembahyang belakang Nabi? Sebab apa ni? Sebab ni namanya ada penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka, golongan yang munafik ini terdapat penyakit. Apa penyakit dia? Disebut sini marad ini, wa murad huna syak wal nifaq wa takdzib wa juhud. Ada keraguan terhadap Islam sebab tak mau berfikir, nifaq tadi penyakit tadi menzahirkan iman dan menyembunyikan kafir, berbohong kepada Rasulullah, berbohong takdzib ni maksudnya ingkar kepada Islam, wajuhud dan menentang Islam. Dia sangat mencari peluang untuk membunuh Nabi secara senyap-senyap. Di dalam buku ni sebut antara penyakit hatinya adalah syak dan hasad dengki. Syak, hasad dengki pada siapa? Kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau kisahnya Abdullah bin Ubay ni orang Arab. Orang Arab Madinah. Dia ni sebelum Nabi sampai ke Madinah disebut-sebut sebagai calon ataupun tokoh. Dia ni tokoh dan disebut-sebut sebagai orang yang akan menjadi pemimpin Madinah. Tapi pada masa itu Madinah ni bergaduh antara Aus dan Khazraj. Rasulullah yang belum pergi ke Madinah tu berjaya menyatukan Aus dan Khazraj dengan kalimah syahadah. Orang Arab faham tuntutan syahadah tu. Lalu mereka Aus dan Khazraj bersatu, lalu telah pun menabalkan Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah ni bukan orang asing kan, bukan. Rasulullah ni memang Rasulullah lahir di Mekah, tapi ada darah Rasulullah tu ataupun berketurunan daripada keturunan Madinah. Sebab datuk moyang Rasulullah Hashim telah berkahwin kali kedua. Isteri pertama di Mekah, isteri kedua ni ataupun isteri kedua lah, namanya Salma, adalah orang Madinah. Dan Salma ni melahirkan Syaibatul Hamdi. Syaibah Hamdi duduk di Madinah sampai umur muda, ada kata 20 lebih 30 tahun. Bila adik Hashim namanya Muttalib tahu yang Syaibah ni Hashim ni pemimpin Mekah, yang dia punya kehebatan Hashim ni bila masa zaman apa kita panggil tu, kebuluran ni yang tak ada makanan, dia panggil orang-orang makan, dia bawanya roti kering, dia kepok tu namanya Hashama yuhashimu fahuwa Hashim. Hashim ni mengepok tu, dia gelar dia tu sebagai Hashim. Jadi nama sebenarnya bukan Hashim. Datuk Nabi, moyang Nabi. Jadi Muttalib, adik kepada Hashim ni, cari anak saudara dia untuk jadi pemimpin Mekah. Lalu dibawa Syaibah tu balik ke Mekah, walaupun asalnya tak dibagi oleh anak ibu dia sebab tak nak berpisah. Tapi sebab kepentingan rumah,
kepentingan masyarakat pada masa itulah. Bawa balik. Bila bawa balik, masuk saja Mekah, orang Mekah kata, hadza Abdul Muttalib, hadza Abdul Muttalib. Ini Muttalib bawa balik hamba lelaki. Kata Muttalib, bukan, ini bukan hamba aku, ini anak saudara aku, anak Hashim. Tapi lekatlah nama Syaibah tu dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa dia? Datuk Nabi jadi pemimpin Mekah yang berasal daripada Madinah. Nabi jadi ketua Madinah. Dia tak ada isu orang luar tu, tak ada isu situ. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Walahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Alim ni, ialah kalau kita baca terjemah Melayu, dia terjemah pedih lah. Setengah tu amat pedih macam ni. Alim ni kalau dalam bahasa dia panggil sirah mubalaghah. Dia punya pedih tu tak ada had dah. Tak ada had. Kalau orang kita dulu sebut banyak ni, berdozin-dozin dah. Bukan sedozin, bukan 12 tu, tapi nak nyebutnya banyak. Pedih ni, azabun alim bima kanu yakzibun, dengan sebab mereka berdusta, yakni berbohong dan mendustakan kebenaran. Jadi sifat ini disebabkan oleh penyakit hati. Penyakit hati ini adalah penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit yang tidak kena dekat hati. Penyakit anggota lain. Orang kena kanser sebagai contoh. Takut kita kanser ni. Dalam satu kitab menyebut, Allah Ta'ala dikatakan hadis Nabi. Allah Ta'ala alam, saya pun tak cek satu, tapi bunyi ayat tu kata, syaitan ni dia takut kepada orang zikir sebagaimana manusia anak Adam takut kepada kanser. Kanser ni orang takut, memang takutlah dia pembunuh senyap, tapi penyakit tu nampak, tapi membunuh dia secara senyap, dia dah merebak secara senyap. Tapi orang kanser kalau mati, kalau dia rajin, dia redha, dia tengah sakit tu, dia kita panggil buat amal soleh lah, tak buat maksiat, ke mana tempatnya? Nampak kita syurga lah. Tapi kalau orang penyakit hati, dia dunia ni semayang, tapi ada nifak dalam hati dia, riak dalam hati dia, akhirat di mana? Akhirat belum tahu. Jadi penyakit hati ni sangat bahaya. Walaupun kita kena jaga kesihatan badan, tapi kesihatan hati daripada penyakit hati. Bukan hepatitis, itu penyakit hati yang nampak tu. Ni penyakit hati. Hati dalam ilmu tasawuf ni bukan hati yang hati itulah rupa hati ayam tu. Hati ni jantung. Jantung yang mengepam darah. Jadi kalau darah tu baiklah seluruh anggota badan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kita berhenti ayat yang ke-11, ya Allah. Sambung sifat orang munafik. Allahumma aftah alina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin wa mursalin ulhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tu seram ni dia pagi awak. Pagi sedung. Kan dagang.